Seorang lelaki berjubah menumpang kereta pada waktu itu masuk ketika pintu itu dibuka oleh tunang aku. Lelaki itu berjubah dan berserban. Kata mak aku orangnya adalah orang Patani. Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey baik, pada malam ni FJ ingin mengisahkan dekat korang satu kisah seram ni, di mana bagi orang yang tengok video FJ sebelum ni, FJ dah release akan video jalan seram di Pengkalan Hulu. Dekat situ, dalam video tersebut FJ ada kisahkan, kalau tak silap, 3 kisah seram yang pendek lah. Ketika video pertama part 1 akan datang, insyaAllah akan keluar bahagian 2 pula. Kemudian dekat situ FJ ada mention bahawa ada satu kisah seram yang berlaku dekat jalan tersebut, tetapi kisah itu panjang. Jadi di dalam video tersebut FJ mention FJ akan kisahkan kisah tersebut pada episod yang lain lah. Jadi sekarang ini FJ nak mengisahkan dekat korang satu kisah seram ni yang berlaku dekat jalan Pengkalan Hulu, di mana jalan tersebut yang FJ membuat penelusuran dan ada video yang FJ keluarkan lah. Okey baik, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita sama-sama layan akan kisah ini. Dan FJ akan cerita secara, orang kata, slow-slow je. Jadi bagi orang yang tak boleh nak sabar dan sebagainya, kena bersabarlah. Okay, cerita dia panjang. FJ nak korang dengar dan faham betul-betul kisah seram yang disampaikan ini. Dan nanti bila korang tengok video FJ, video penelusuran jalan seram di Jalan Pengkalan Hulu, maka korang boleh tahulah di mana tempat-tempat tersebut. Okay, okay baik, kisah ini FJ ambil daripada satu blogspot ni. Okay, kemungkinan blogspot ni adalah tuan punya kisah inilah. Itu ditulis pada tahun 2015. Tajuk dia ialah Kisah Seram Perjalanan Melalui Pengkalan Hulu Perak. Okay, jadi tanpa melengahkan masa, FJ terus sahaja cerita ini ataupun kisah ini kepada korang semua. Okay, kisah ini ialah pengalaman sebenar aku ketika melalui jalan ke Pengkalan Hulu menuju ke Gerik, Perak. Alkisahnya, aku dalam perjalanan menjemput makcik dan pakcik aku yang tinggal di Lawin, iaitu daerah Gerik, Perak, untuk menghadiri satu kenduri adik aku bertunang. Aku ditemani oleh tunang aku ketika itu, dan waktu pergi ke sana, kami gerak pada waktu tengah hari melalui jalan baru Kulim menuju ke Gerik. Sampai di sana petang, rehat-rehat kejap di rumah makcik aku itu. Lebih kurang pada pukul 7 petang, kami gerak menuju ke Pening semula dengan menggunakan jalan Pengkalan Hulu menuju ke Baling. Aku tidak suka guna highway Kuala Kangsar kerana memakan masa yang agak lama. Ketika perjalanan itu, waktu maghrib sudah masuk. Aku cuba untuk mencari masjid untuk singgah bersembahyang. Biasalah, tempat orang, aku pun tak tahu, dah terlepas 2 masjid. Pada fikiran aku, tak mengapalah, kami singgah di masjid di hadapan sahajalah jika jumpa. Turun sahaja dari kaki bukit Gunung Paku, di sebelah kirinya ada sebuah masjid yang bernama Masjid Jami' Pengkalan Hulu. Masjidnya cantik. Aku dengan pakcik aku pergi solat dahulu. Sementara itu, tunang aku dan juga makcik aku tinggal di dalam kereta. Aku buka lah aircon sebab memikirkan keselesaan mereka. Selesai sahaja solat dari situ, kami pun bergeraklah meneruskan perjalanan semula. Dan apabila sampai di padang tamat RNR, tiba-tiba temperature kereta aku naik full dan aku menjadi panik. Pada waktu itu dah pukul 8.30 malam. Aku pun berhenti di bahu kiri jalan. Betul-betul ada quarters polis yang besar dekat situ sebelum laluan masuk. Ada perhentian menunggu bas.
Aku berhenti di situ dan cek kereta aku. Terkejut gila aku. Tiba-tiba penutup kereta aku terbuka dan air dalam itu memancut-mancut keluar. Aku lagi bertambah panik, takut kalau kereta aku itu terbakar. Aku ni bukanlah seorang mekanik. Aku call abang ipar aku bertanyakan tentang hal ini, dan dia memberi beberapa saranan. Kebetulan di tempat kami berhenti itu ada R&R. Biar kejap kipas itu stop, baru aku start balik kereta. Air boleh dikatakan hilang banyak dan kami semua agak panik. Aku takut jika kereta aku itu terbakar. Berasap-rasap satu enjin bukan main waktu itu. Dan mereka tunggu sekejap. Bila dah stop kipas itu, aku follow apa yang disarankan oleh abang ipar aku. Abang ipar aku ni dia seorang mekanik, iaitu mekanik kepada jentera-jentera askar dalam pengawasan dia. So kena serahkan pada yang pakar dalam bab-bab gini. Kemudian kami pun bergegas ke R&R tersebut. Sementara menunggu sejuk semula enjin kereta itu, kami makan terlebih dahulu. Ramai yang call bertanyakan situasi ini, lebih-lebih lagi iaitu mak dan abah akulah. Mana tidaknya esok dah nak kenduri kan. Jadi bila ada masalah ini, mereka ambil berat lah. Tak apalah, time tu lebih kurang sejam jugalah dekat situ. Aku isi semula air di dalam tangki itu masa enjin dah sejuk. Alhamdulillah, temperature baik seperti sedia kala. Terpaksalah membawa slow dan tak buka aircon. Kami tiba di Pening pada jam lebih kurang 2 pagi lah. Jenuh sepanjang peristiwa ini. Aku duk fikir macam-macam. Lagi-lagi macam mana penutup air itu boleh terbuka. Nasib baik ada dekat sebelah itu saja dan tak hilang. Kalaulah hilang lagi haru weh. Dikatakan aku tidak menutup ketat lah, macam-macam lagi lah. Kalau difikirkan logik akal lagi, last aku cek air semasa berada dekat Pening lagi. Beratus kilometer jugalah jarak dari Gerik untuk ke sana tu. Sudah tentu hanya beberapa kilometer saja sudah temperature boleh naik kalau penutup itu tak ketat. Lagi masa dari Pening. Lagipun masa gerak dari Gerik, semuanya okey. Temperature memang elok, tak apalah. So aku abaikan sajalah hal ini. Dan keesokan harinya, mak aku bermimpi. Ketika kami parking kereta dekat masjid Pangkalan Hulu itu, selepas tunang aku keluar pergi ke tandas, dalam kereta hanya tinggal makcik aku seorang sahaja. Seorang lelaki berjubah menumpang kereta pada waktu itu masuk ketika pintu itu dibuka oleh tunang aku. Lelaki itu berjubah dan berserban. Kata mak aku orangnya adalah orang Patani. Waktu kami nak gerak semula itu, hujan renyai-renyai. Masjid ketika kami sampai itu, waktu tu ada kuliah maghrib. Lelaki berjubah putih ini nak turun ke padang tamat R&R. Patutlah kereta aku tiba-tiba temperature boleh naik macam itu sahaja. Entahlah, aku pening dah ni. Ini cerita mak dia bermimpi kejadian yang berlaku seolah-olah waktu kereta dia rosak lah. Ini kejadian mimpi bukan kejadian sebenar. Okey, selepas selesai sudah apa semua kenduri itu, aku perlu menghantar semula makcik dan pakcik aku balik ke Gerik. Waktu ini tunang aku tak ikut, emak aku yang ikut. So semangat sikit lah sebab ada mak aku ketika ini. Nak dijadikan cerita lah juga. Kami gerak tengah hari, iaitu daripada Pening menuju ke Gerik, tetapi melalui jalan yang sama, iaitu melalui jalan ke Pangkalan Hulu terlebih dahulu. Drive waktu Zuhur dah jauh tertinggal, dalam pukul 3 lebih. So aku masuk ke pekan Pangkalan Hulu tu, dan yang hanya nampak ialah Masjid Pangkalan Hulu yang aku singgah sebelum ini. Tanpa memikirkan panjang, aku teruslah masuk ke dalam masjid itu. Sampai sahaja ke pintu masuk, nak parking kereta, tiba-tiba temperature kereta aku naik semula. Sudah.
aku lagi panik lah. Sebab ini kali kedua di tempat yang sama, di masjid yang sama, berlaku kejadian yang sama seperti sebelum ini. Dan ini adalah kawasan masjid, tempat untuk beribadat. Takkanlah tempat-tempat macam ni pun boleh kena ada gangguan. So waktu tu dah pukul 3.30 petang, iaitu pada waktu siang. Lagilah tak logik kan cerita ni. So selepas aku solat apa semua, mak aku rasa tak sedap hati. Jadi mak aku ni dia buatkan air, dibacakan sedikit doa dan meminta perlindungan. Ronjih-ronjih lah sikit dekat kereta aku, dekat luar dan dalam. Sambil itu menggegas agar cepat tinggalkan tempat ini. So kami lekas-lekas lah bergegas. Selesai keluar sahaja dari gate pintu masjid itu, mak aku ni beritahu ada segolongan makhluk macam-macam rupa begitu ramai duduk ganggu-ganggu dia waktu dia tengah baca doa tu. So waktu sembahyang juga mak aku kena ganggu. Dikatakan oleh mak aku ada perempuan ni dia jalan mengesot di dalam masjid ni, berada di sebelah dia. Di gate masuk kawasan masjid tu, dekat situ ada penjaga. So sepanjang perjalanan itu, macam-macam doa yang mak aku baca, kena beringat lah kan, kat sana pun di tempat orang. Tapi yang aku pelik, kenapa dekat tempat ini? Kenapa tak jadi dekat tempat lain? Aku dah standby ambil gambar dalam masjid ni. Cantik juga dalam hati aku berkata. Tapi aku memikirkan, asal tapak sebelum dibina masjid ni ialah tapak daripada apa? Sebab bila melihat keadaan sekeliling masjid tu, tapak ni macam sebuah pusat pentadbiran. Adakah tapak ini tapak peninggalan istana dahulu kala, ataupun sebaliknya? Laluan Pangkalan Hulu ni memang jarang ada kereta yang lalu, lebih-lebih lagi pada waktu malam. So korang boleh bayangkanlah macam mana punya gangguan di tempat ni. Tak tahulah nak habaq macam mana. Lampu jalan pula tak ada, betul-betul hulu punya. Tapi yang aku pelik, kenapa problem ni jadi bila masuk saja ke kawasan Pangkalan Hulu, padahal kalau difikirkan jauh tempat aku drive. Kenapa tak jadi problem ni dekat tempat lain? Maksudnya kereta dia rosak kat tempat lain lah. Ini persoalan aku kali kedua. Aku bertambah panik bila kena kali kedua di tempat yang sama, menggunakan laluan yang sama. Dan malam itu pula mak aku bermimpi ada satu orang perempuan menunggang kereta aku, duduk di atas bahagian bonet belakang. Sudah dia nak ikut aku ke apa? So tak apalah, bila dah sampai kat kawasan Greek, aku dengan mak aku rehat dalam sehari macam tu. Keesokannya time nak balik, lepas habis maghrib, kali ni cuma kami berdua sahaja. Iaitu mak aku tanya nak balik kot mana. Aku jawablah kita lalu laluan yang sama, tapi memang tak berhenti dekat masjid itulah. Maksud aku tu masih ada banyak lagi masjid lain yang boleh kita singgah. Takkan cuma nak singgah ke tempat yang sama saja kan. Agaknya apa yang sedang bermain di minda anda semua, sepanjang laluan ini keseluruhannya tiada lampu jalan, arah sunyi kiri dan kanan, laluan naik turun bukit, jalan agak berkabus bila hari hujan, waktu malam jarang ada kereta yang lalu. Kali ni aku dah buat persediaan rapi, cek semua temperature apa semua. Kami pun bergerak balik malam tu, iaitu daripada Greek menuju ke Pening melalui jalan yang sama. Alhamdulillah, perjalanan sehingga menuruni Bukit Pangkalan Hulu itu tiada masalah, kerana memang tidak langsung berhenti dan straight je terus drive tanpa henti. Bila dah masuk ke kawasan Baling, okeylah sikit rasa sehingga teruslah sampai ke rumah. So nasib kali ketiga ini tidaklah menjadi apa-apa gangguan terhadap penulis cerita ini. Jadi apa pandangan korang mengenai kisah ini? Adakah korang rasa kisah ini real, ataupun kisah ini mungkin ada penjelasan di sebaliknya? Jadi kalau korang nak tahu lebih lanjut akan kisah seram di Jalan Pangkalan Hulu ini, korang kena saksikan video FJ habis melalui Jalan Pangkalan Hulu ini menuju ke Greek. So di situ baru korang boleh bayangkan akan keadaan jalan ini. Adakah jalan ini berhantu, seram, ada gangguan, ada apa-apa ke, dan sebagainya. Jadi kita tunggu video jalan seram yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.